Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai, apa khabar? Hari ini cikgu nak menerangkan salah satu topik di dalam subjek DBE 2333 Percukaian 1. Video ini juga bersempena dengan pembelajaran online iaitu PDPC online, di mana cikgu harap agar dengan pembikinan video ini diharap agar dapat membantu para pelajar, khususnya para pelajar yang mengambil kursus ini dengan cikgu, agar dapat lebih memahami apakah yang sebenarnya perlu diketahui di dalam topik ini. DBE 2333 Percukaian 1 Bab 1 Pengenalan kepada Percukaian. Hasil pembelajaran. 1. Menghubungkan konsep percukaian dengan maklumat percukaian individu. 2. Menyelesaikan pengiraan cukai individu berdasarkan maklumat percukaian mengikut peraturan serta melengkapkan borang cukai pendapatan individu merujuk kepada undang-undang dan peraturan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. 3. Akur perubahan dan peraturan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Bab 1 ini mengandungi 11 subtopik kesemuanya. Pertama sekali pengenalan, kedua sejarah percukaian, ketiga objektif percukaian, keempat prinsip-prinsip am percukaian, 5 jenis-jenis percukaian, 6 asas skop percukaian, 7 sistem taksiran cukai, 8 kepentingan taraf maustatin individu, 9 kepentingan taraf maustatin syarikat, 10 perkaitan di antara taraf maustatin dan punca-punca, dan 11 jenis-jenis borang penyata. 1.1 Pengenalan. Definisi percukaian ialah satu bayaran yang wajib tetapi bukan denda yang dikenakan oleh kerajaan ke atas pendapatan, kekayaan atau asas-asas lain untuk faedah rakyat bersama. Hasil kutipan cukai digunakan oleh kerajaan untuk mengurus, mentadbir dan membangunkan negara. 1.2 Sejarah percukaian. Pada tahun 1967, Parlimen memperkenalkan Akta Cukai Pendapatan ACP 1967 yang berkuat kuasa di seluruh Malaysia mulai 1 Januari 1968. Cukai pendapatan di Malaysia bersifat kewilayahan iaitu cukai dikenakan ke atas pendapatan yang bersumber dari Malaysia. Pendapatan yang bersumber dari luar Malaysia akan dikenakan cukai sekiranya dibawa masuk ke Malaysia dan diperolehi oleh mereka yang bermaustatin di Malaysia sahaja. Mereka yang tidak bermaustatin di Malaysia tidak akan dikenakan cukai terhadap pendapatan yang dibawa masuk ke Malaysia. 1.3 Objektif percukaian. 1. Cukai sebagai sumber pendapatan kerajaan. 2. Cukai sebagai penggalak pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. 3. Cukai sebagai alat pengagihan semula pendapatan dan kekayaan. Di Malaysia terdapat golongan yang berpendapatan tinggi, golongan yang berpendapatan sederhana dan golongan yang berpendapatan rendah. Kerajaan berperanan untuk membuat agihan pendapatan yang setara untuk kesemua golongan agar kesemua dapat menikmati manfaat bersama. Jadi oleh kerana itu, cukai dikutip sebagai sumber kerajaan agar dapat diagihkan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi di Malaysia. 1.4 Prinsip-prinsip am percukaian. Pertama, taraf permaustatin. Implikasi cukai berlainan antara permaustatin dan bukan permaustatin. Dua, entiti. Kesan cukai adalah berlainan antara entiti khususnya individu dan syarikat. 3. Bentuk perolehan. Perolehan hasil tertakluk kepada cukai manakala perolehan modal terkecuali daripada dikenakan cukai. 4. Penerimaan hasil. Cukai dikenakan apabila hasil telah diterima atau hasil dianggap telah diterima. Hasil yang telah diterima merujuk kepada hasil yang diterima di dalam tempoh perakaunan, manakala hasil yang dianggap telah diterima adalah hasil terakru, di mana hasil yang sepatutnya perlu diterima pada tahun tersebut tetapi belum lagi diterima. Jadi itu adalah hasil yang dianggap telah diterima pada tahun perakaunan tersebut.
5. Tempoh berkaitan. Taksiran cukai bergantung kepada keberkaitan sesuatu pendapatan yang diterima dengan tempoh yang berkaitan. 6. Potongan. Belanja yang berlaku bagi memperolehi pendapatan layak dijadikan potongan daripada pendapatan berkenaan kecuali kes-kes tertentu. Baiklah, untuk potongan anda akan mempelajarinya dengan lebih lanjut lagi pada bab yang seterusnya, di mana di situ anda akan mempelajari mengenai pelepasan cukai individu. 7. Perjanjian pelepasan cukai dua ganda melibatkan pendapatan yang diperolehi dari luar negara dan dibawa masuk ke Malaysia setelah dikenakan cukai di negara ia diperolehi. Kesan cukai mungkin berbeza terhadap pendapatan berkenaan. 1.5 Jenis-jenis percukaian. 1. Cukai langsung. Dipungut oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Terdiri daripada cukai pendapatan petroleum, duty stamp dan cukai keuntungan hartanah CKHT. 2. Cukai tidak langsung. Dipungut oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Terdiri daripada cukai jualan, cukai perkhidmatan, cukai import dan cukai ekspor. Jenis-jenis percukaian ini kita akan mempelajarinya dengan lebih lanjut lagi di dalam next video cikgu, di mana di situ cikgu akan menerangkannya dengan lebih lanjut lagi. Tetapi dekat modul memang tiada penerangan yang khusus ataupun lebih detail mengenai jenis-jenis percukaian ini. 1.6 Asas skop percukaian. Skop percukaian ialah batasan definisi pendapatan yang boleh dicukai di sesebuah negara. Ia berkait dengan siapa pembayar cukai dan di mana pendapatan itu diperolehi, terbahagi kepada 3 jenis, iaitu skop seluruh dunia. Menekankan jenis pembayar cukai adalah warga negara. Cukai akan dikenakan kepada warga negara tidak kira di mana negara pendapatan itu diperolehi. Ianya akan ditaksir di negara individu menjadi warga negara. Sebagai contoh, Ahmad ialah seorang warga negara Malaysia yang bekerja di England sebagai salah seorang tenaga pengajar di sana. Jikalau Malaysia menggunakan skop seluruh dunia, Ahmad, jikalau pendapatannya melebihi daripada apa yang telah ditetapkan oleh LHDN, iaitu layak untuk membayar cukai, Ahmad juga adalah tergolong dalam golongan yang perlu membayar cukai. Skop perolehan menekankan di mana pendapatan diperolehi. Cukai akan dikenakan ke atas pendapatan yang diperolehi di sesebuah negara tidak kira siapa yang memperolehinya. Asas ini mengehadkan pendapatan yang diperolehi di sesebuah negara. Cukai akan ditaksir di negara itu juga. Sebagai contoh, Maximus adalah warga negara Bangladesh yang bekerja di Malaysia sebagai pegawai eksekutif. Jikalau pendapatan Maximus melebihi daripada apa yang telah ditetapkan oleh LHDN, jikalau Malaysia menggunakan skop perolehan ini, maka Maximus layak untuk menjadi salah seorang pembayar cukai di Malaysia. Skop perolehan dan penghantaran remit meliputi semua pendapatan yang diperolehi dalam sesebuah negara oleh sesiapa sahaja dan pendapatan yang dibawa masuk oleh orang yang tinggal di dalam negara ini juga boleh diandaikan sebagai telah diperolehi di negara ini dan boleh dicukaikan. Malaysia mengamalkan skop ini bermula tahun 1968. Baiklah, untuk skop perolehan dan penghantaran remit ini, kita perlu mengetahui di mana pendapatan yang diambil kira untuk dicukaikan adalah pendapatan daripada Malaysia sendiri ataupun pendapatan yang rakyat Malaysia terima daripada luar negara. Itu sebab dipanggil perolehan dan penghantaran. Rakyat Malaysia ada perniagaan di luar negara. Jadi apabila pendapatan itu diperolehi dan dibawa ke dalam Malaysia, pendapatan tersebut akan diambil kira untuk pengiraan cukai. Okey, itu saja daripada cikgu. Diharap agar perkongsian cikgu di dalam video ini membawa manfaat kepada semua yang menonton video ini, khususnya kepada para pelajar yang mengambil kursus ini dengan cikgu. Kepada yang belum subscribe, mohon subscribe channel ini dan anda juga boleh like, komen dan share untuk penambahbaikan saya pada masa akan datang, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa next class. Bye bye.